Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid. Okey, PDPR kita ni kita akan memulakan dengan tajuk ketumpatan dalam buku teks Sains tahun 3 muka surat 95. Okey, 95. Okey, harap semua dah buka ya, muka surat 95. Okey. Mengapakah itik mainan Kina tidak tenggelam? Ayah, itik mainan saya timbul lah. Kenapa tak tenggelam? Sebab apa? Ikan tu tenggelam pula, tapi itik tu tak boleh tenggelam. Inilah yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu tentang ketumpatan sesuatu objek lah. Ketumpatan dia ada berkaitan dengan timbul dan tenggelam. Okey, muka surat 96 dan 97. Timbul dan tenggelam. Objek atau bahan di sekeliling kita ada yang boleh timbul di permukaan air dan ada yang boleh tenggelam di dasar air. Apakah objek yang boleh timbul dan tenggelam? Banyak objek yang boleh timbul dan tenggelam. Okey, kita tengok gambar ni. Okey, batu itu tenggelam lah. Mari kita lontar batu ke dalam air, batu itu tenggelam lah. Batu tenggelam. Ranting ini pula timbul. Okey, tengok dalam gambar tu. Tu rakit tu tenggelam ke timbul? Timbul juga. Rakit yang orang baju putih tu dia naik. Okey. Mengapakah objek boleh timbul dan tenggelam? Tengok. Mari uji. Menguji objek timbul dan objek tenggelam. Isikan air ke dalam akuarium, masukkan objek yang diuji ke dalam akuarium, perhatikan sama ada objek itu timbul atau tenggelam. Rekodkan penghatian kamu dalam jadual di bawah. Okey. Duit shilling timbul ke tenggelam? Tenggelam. Bola pingpong timbul. Guli tenggelam. Sabun tenggelam. Gabus timbul. Span timbul. Okey. Tu semua dah sebut. Mengapa objek boleh timbul dan tenggelam? Kita tahu sesuatu benda tu boleh timbul dan tenggelam, tapi kita tak tahu kenapa objek-objek tersebut ada yang timbul, ada yang tenggelam. Betul tak? Okey, inilah jawapan dia. Disebabkan oleh ketumpatan. Mungkin sesetengah murid ataupun semua murid lah belum pernah dengar perkataan ini. Ketumpatan. Ketumpatan ni adalah berkaitan dengan timbul atau tenggelam sesuatu objek. Okey, boleh faham ya? Timbul atau tenggelam sesuatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Perhatikan situasi di bawah. Span mempunyai banyak rongga udara. Okey kan, betul, tengok gambar tu. Okey, sabun tiada rongga udara. Span tu timbul lah, sabun pula tenggelam. Ketumpatan setiap objek adalah berbeza. Ada objek yang lebih tumpat daripada air dan ada objek yang kurang tumpat daripada air. Macam mana tu? Objek yang kurang tumpat daripada air, ia akan timbul. Kurang tumpat, dia akan timbul. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. So, span tu kurang tumpat ke lebih tumpat daripada air? Span maknanya di sini bahawa span tu kurang tumpat daripada air, maknanya dia akan timbul. Manakala sabun pula dia lebih tumpat daripada air, sabun akan tenggelam. Faham tak di sini maksud ketumpatan tu? Benda yang kurang tumpat daripada air, dia akan timbul. Benda yang lebih tumpat daripada air, dia akan tenggelam. Tak kira lah objek tu besar ke, berat ke, kalau dia kurang tumpat daripada air, dia tetap akan timbul. Tengok muka surat 99 ni. Mengapakah kayu balak timbul di permukaan air tetapi gelang getah tenggelam dalam air? Kayu balak tu berat, besar, tetapi dia timbul. Manakala getah gelang tu pula ia kecil, halus, tapi dia tenggelam dalam air. Ini disebabkan oleh ketumpatan sesuatu objek tersebut. Maknanya di sini kayu balak tu kurang tumpat daripada air, so dia akan timbul. Manakala getah tu dia lebih tumpat daripada air, so getah tu tenggelam walaupun dia kecil, walaupun dia ringan. Tapi ketumpatan objek tu, kalau objek dia lebih tumpat daripada air, dia akan tenggelam.
Kalau objek tu kurang tumpat daripada air, dia akan timbul. Tak kira objek tu besar ke, berat ke. Okey? Tapi kalau dia kurang tumpat, dia tetap akan timbul. Ini contoh dia, kayu balak tu. Kayu balak tu. Okey. Kita pergi ke subtopik yang seterusnya. Air menjadi lebih tumpat. Tapi kita boleh buat air jadi lebih tumpat daripada objek tu. Okey. Oh, rupa-rupanya buah anggur lebih tumpat daripada air. Bolehkah buah anggur ni ditimbulkan di permukaan air? Buah anggur boleh timbul jika air menjadi lebih tumpat. Bagaimanakah caranya? Kita boleh buat buah anggur tu. Kalau biasanya buah anggur tenggelam sebab dia lebih tumpat daripada air. Tapi kita boleh buat buah anggur tu, air tu lebih tumpat daripada buah anggur tu. Maknanya buah anggur tu pula akan timbul. Okey, apabila garam dilarutkan ke dalam air, muka surat 100 ya. Apabila garam dilarutkan ke dalam air, air akan menjadi lebih tumpat. Oleh itu buah anggur yang asalnya tenggelam boleh ditimbulkan. Okey. Buah anggur yang asalnya tenggelam boleh ditimbulkan. Kita boleh tumpatkan air tu supaya dia jadi lebih tumpat daripada buah anggur tu. Maknanya buah anggur tu akan menjadi kurang tumpat daripada air. Anggur tu yang tenggelam tadi boleh timbul di dalam air. Maka air boleh menjadi lebih tumpat apabila garam ditambah. Okey. Kamu boleh buat aktiviti ni, mengapungkan model ikan dalam air. Kalau ikutkan, kita guna lobak ya. Kita buat lobak tu ikut jadi menjadi bentuk ikan. Kalau ikutkan yang sebenar, lobak tu tenggelam ataupun lebih tumpat daripada air. Tapi kalau kita tambah garam, kita akan nampak lobak tu akan timbul di dalam air. Dia bentuk menjadi macam ikan. Tapi kena tambah garam lah. Kena tambah garam ataupun gula dalam air tu bagi air tu lebih tumpat daripada bentuk ikan, lobak merah bentuk ikan tu. Kamu akan ni. Kamu boleh buat kat rumah ni. Okay? Cuba. Kamu tambahkan ketumpatan air tu. Nanti lobak merah tu akan timbul. Dia akan jadi bentuk seperti ikan. Okey. Kamu kena tambah banyak-banyak, bukan sikit-sikit sampai air tu tumpat. Kamu kena tambah banyak. Buat sampai tambah banyak sampai air tu, lobak tu timbul. Samalah macam buah anggur tadi. Okey, pada asalnya buah anggur tu lebih tumpat daripada air, dia tenggelam. Tetapi bila ditambah garam, kita tumpatkan air tu, kita jadikan air tu lebih tumpat daripada buah anggur tu akan timbul. Buah anggur tu, air tu maknanya di sini air lebih tumpat daripada ketumpatan buah anggur. Okey, faham ya di sini? Tengok ni aktiviti Ria ni. Tengok. Ni ada cecair dalam satu botol ni, ada 3 jenis cecair yang berbeza. Maknanya dia tak bercampur. Dia tak boleh bercampur. Sebab apa tak boleh bercampur ni? Sebab ketumpatan setiap cecair ni adalah berbeza. Minyak, masak, gliserin dan juga air berwarna. Ni. Yang bawah sekali tu gliserin. Yang tengah warna purple tu air berwarna. Dan yang atas sekali, lapisan atas sekali ialah minyak. Sebab apa berlaku ni? Sebab ketumpatan cecair pun dia berbeza-beza. Ada yang lebih tumpat, ada yang kurang tumpat, ada yang yang mana yang lebih tumpat dia akan duduk di bawah sekali. Yang kurang tumpat maknanya minyak lebih tumpat daripada air berwarna lebih tumpat daripada gliserin. Gliserin kurang tumpat daripada air berwarna kurang tumpat daripada minyak kurang tumpat daripada air berwarna pula kurang tumpat daripada gliserin. Okey, kalau daripada bawah, gliserin ni lebih tumpat daripada air berwarna lebih tumpat daripada minyak. Okey, di bawah sekali ikut lapisan. Ini disebabkan oleh ketumpatan sesuatu objek tersebut. Timbul dan tenggelam tu bukannya faktor berat, ringan ataupun jenis yang dibuat daripada jenis objek yang apa yang dibuat daripada benda tu, tapi disebabkan ketumpatan. Okey. Okey, 102. Aplikasi ketumpatan dalam kehidupan kita. Okey, ni ada beberapa contoh. Apakah aplikasi ketumpatan dalam kehidupan kita? Okey, tengok. Kapal dan sauh. Kapal dan sauh diperbuat daripada besi. Dua-dua dibuat daripada besi.
Kapal lagi besar daripada sauh. Kapal timbul di permukaan air tapi sauh tenggelam di dalam air. Kenapa? Sebab kapal tu kurang tumpat daripada air, manakala sauh tu lebih tumpat daripada air, sebab tu dia tenggelam. Kalau sauh tu kurang tumpat daripada air, sauh tu pun tidak akan tenggelam dalam air. Okey, apa aplikasinya benda ni? Sauh tu boleh dijadikan sebagai brake ataupun tempat untuk bot tu berhenti. Kalau tak ada sauh ni, bot tu akan hanyutlah dalam air. So inilah aplikasinya, ketumpatan ni. Okey, yang kedua, jaket keselamatan perenang. Okey, badan kita tenggelam kan dalam air, tapi bila kita pakai jaket keselamatan, jaket keselamatan tu dia kurang tumpat daripada air. So jaket tu akan timbul bersama kita lah, keselamatan untuk kita kalau kita berenang di dalam air. Sebab tu kita gunakan jaket keselamatan supaya kita tak tenggelam dalam air. Okey, penternakan. Okey, yang ni boleh buat sangkar di dalam sungai. Okey, buat sangkar ternakan ikan. Okey, kalau tak ada tong-tong tu, maka tak jadilah sangkar ni. Sebab tu tong ni dia kurang tumpat daripada air, so dia akan timbul. So bolehlah kita buat sangkar ikan di dalam sungai tu. Dia buat sangkar tu, membentuk sangkar tu menggunakan tong-tong tu lah. Kalau tidak, tak jadilah sangkar tu. Tenggelam semua sangkar tu tenggelam. Sangkar kan dibuat daripada besi, so besi ni biasanya dia lebih tumpat daripada air, so kita gunakan tong tu untuk timbulkan sangkar tu dalam sungai. Okey, itu saja latihan untuk PDPR kita untuk hari ini. Saya harap semua murid dapat memahami apa yang kita belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.